Okey. Tak share kat Facebook Oh, anak baru ingat nak buat live. Apa pakai nama ni aja. Nak share kat page lah. Boleh. Surau Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pilih kita pada tengah hari ini dan lama dah kita tak bersua secara fizikal dan alhamdulillah Allah taala temukan kita dan surau kita ni kalau penjarakan sosial memang tak pernah ada masalah kan daripada sebelum PKP lagi. Jadi cumanya menurut perintahnya jadi tak boleh lah kan kita nak berkuliah dan alhamdulillah hari ini kita dapat bersama. Walaupun begitu kita buat secara online sebelum ni dan kelebihan secara online adalah siapa yang tak ada kitab pun boleh tengok juga kan, saya letakkan sekali kitab di situ. Jadi pada minggu lalu kita ada bacakan tajuk kita yang terakhir kita baca adalah bab yang menceritakan tentang keadaan qina' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 94 yang tu kita dah baca hari tu, cerita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kain selendang untuk menutup kepala baginda sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian daripada muka. Ini kita sebutkan hari tu kan. Cuma hari tu saya di pejabat, jadi saya tak bawa kain ni. Kain ada di dalam kereta waktu tu. Jadi kita sebutkan ini antara contoh lah kan, macam cara dipakai. Maknanya yang pentingnya adalah tutup kepala macam ni yang begini ni. Ini salah satu daripada cara. Dia ada banyak cara sebenarnya. Allah, tinggi betul dia punya kursi ni. Okey. Jadi banyak cara. Ini salah satu daripada cara tutup.
Ada satu lagi cara adalah dilepaskan begini saja. Satu lagi cara adalah dalam pelbagai riwayat Nabi SAW meletakkan yang ini ni diletakkan ke belakang. Ada satu lagi riwayat benda ni dibuka. Kalau dibuka baru diletakkan di belakang. Hanya diikat ke tepi begini. Ada satu lagi cara adalah kalau diletakkan ke tepi gini, kita akan ingat seperti mana orang yang berihram pakai, dia akan di tepi ni akan terbuka kan. Dipanggil ittiba. So ni salah satu daripada cara Nabi SAW pakai yang dipanggil sebagai ittiba juga. Benda ni diletakkan, ikatkan di tengkuk dan dilepaskan ke sebelah kiri. Dan ada juga yang riwayat yang lain diletakkan sekali di sini, diikat terus. Maknanya pusing terus lah kan, ikat terus. Pun ada juga. Apa pun maknanya ada pelbagai riwayat. Yang ditutup begitu tu pada minggu lepas kita ada sebutkan bahawasanya salah satu daripada sebabnya ataupun hikmahnya adalah kerana tawaduknya Nabi SAW. Dan selain daripada itu adalah kenapa para ulama biasa pakai benda ni, selain daripada faktor cuaca, faktor cuaca tu faktor yang besar lah kan, kenapa orang Arab pakai tutup begitu kan, sebab debu dan juga kalau musim sejuknya lah kan, tutup daripada sejuk. Tapi selain daripada itu kita kata sebab malu, jadi mereka pun tutup kan. Tutup ni pula malu ada dua, satu malu pada Allah dan malu pada makhluk. Malu pada Allah, rasa rendah diri, rasa tak ada apa-apa, so ditutup-tutupnya, rasa malu. Satu lagi malu pada makhluk dari dua sudut juga. Satu, aku ni banyak kecuaian, aku ni banyak kealpaan, orang tak pandang aku pun tak apalah, memang aku ni hina. Satu lagi adalah sebab tak nak datang perasaan riak, takabur dan sebagainya atas amalan-amalan yang dilakukan. Bila ditutup macam tu, orang tak nampak pun kalau dia duduk berzikir, berwirid apa semua, mana orang nampak kan? Bertutup dengan kain, orang duduk depan je ni nampak lah, tapi kiri kanan sikit dah tak nampak lah kan? Kalau duduk berwirid, berzikir di atas jadah contoh je kan, dia tutup macam tu dia dapat mengelakkan hati tu daripada dikotori ataupun ada penyakit-penyakitnya lah. Alright. So itu antara hikmah kenapa pakai macam tu. Dan kita sebutkan juga pakaian itu biasa juga dipanggil sebagai pakaian para ulama, pakaian orang alim. Okey, so kita pergi pada bab yang baru hari ini insya-Allah, bab yang ke-21, bab majaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang bagaimana Nabi SAW duduk. Yang sekarang kita duduk ni kan. So kita duduk ni macam mana Nabi SAW duduk sebenarnya. Ada banyak hadis, ada pelbagai hadis yang menceritakan tentang cara Nabi SAW duduk. Dalam kitab Syama'il ni sebutkan 3 hadis. So hadis yang pertama cerita macam mana Nabi SAW duduk. Kita ambil hadis yang pertama dulu, bi sanadin muttasil dari Imam Tirmizi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain amin qala haddatsana Abd bin Humaid haddatsana Affan bin Muslim haddatsana Abdullah bin Hassan an jaddatayhi an Qailah binti Makhramah annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun al-Qurfusa qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsati ur'idtu min al-farq. Okey, apa dia? Hadis ni kalau kita perhatikan pernah juga kita jumpa ada satu lagi hadis yang lain daripada Abdullah ibnu Hassan daripada kedua orang neneknya. Ini kita pernah cerita pun dulu. Maknanya Abdullah ibnu Hassan ni dua-dua nenek dia, maknanya nenek sebelah bapa dengan nenek sebelah mak. Dua-dua nenek dia tu adalah nenek yang meriwayatkan hadis. Hebatlah dia. Kan? Nenek perempuan lah. Maksud nenek ke sini perempuan sebab ada setengah-setengah negeri orang lelaki pun dia panggil nenek juga. Kan? Maksudnya nenek ni perempuan lah. Maknanya mak kepada ayahnya dan juga mak kepada mak dia. Dua-dua belah. Dua-dua nenek dia riwayatkan hadis yang sama pula tu. Dan dua-dua nenek dia meriwayatkan hadis daripada orang yang sama. Macam ni daripada Qailah binti Makhramah. So Qailah binti Makhramah ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita Qailah binti Makhramah. So Qailah binti Makhramah ni disebut apa? Dia kata dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid
Ketika itu baginda sedang duduk, dalam keadaan duduk yang dipanggil duduk kurfusa. Dan beliau berkata, apabila aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'an fil jilsah, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam khusyuk sangat waktu duduk tu. Mutakhashshi', ya, mutakhashshi' maksudnya duduk, maknanya khusyuk sungguh-sungguh. Mana khusyuk sungguh-sungguh tu apa dia? Pandangannya tunduk, suaranya pun tak kuat, tak ada berbunyi, kemudiannya kedudukan tu pun ataupun fizikal tu pun tak bergerak sangat, tenang saja. Itu maksudnya duduk dengan khusyuk tu lah. Tapi bukan tidur. Kita pun kadang duduk khusyuk juga, tapi berdengkur dalam kuliah. Jadi ni khusyuk sungguh-sungguh Nabi SAW waktu duduk. Maka beliau sebutkan fa'ur'itu minal faraq. Maka apa jadi? Dia kata aku rasa gemetar kerana kewibawaannya Nabi SAW. Rasa hebat sangat Nabi SAW. Rasa macam dahsyat betul. Macam tu lah kiranya. Dia tengok Nabi SAW duduk tu, dia rasa macam tu. Cumanya duduk kurfusa ni macam mana sebenarnya? Duduk kurfusa disebutkan dekat footnote kat bawah tu. Duduk punggung di atas bumi, perut rapat ke peha, siku memaut kepada lutut, pergelangan tangan di ketiak. Boleh ke tidak Ustaz? Ustaz cuba duduk macam tu. Tak faham? Tak faham macam mana? Tak, angkat kaki, angkat lutut. Macam tu. Duduk macam tu. Duduk macam tu. So Nabi SAW ada duduk macam tu. Peha rapat ke perut tu bukan maksudnya perut kena boncit ke apa, tak. Tapi maksudnya lebih kurang lah. Bukanlah rapat tu sampai senang pula. Tapi duduk relax kan, macam kita duduk tu kan, duduk relax lah. Tapi peluk betis tu kan. Jadi disebutkan memaut kepala lutut, pergelangan tangan di ketiak. Yalah macam tu kan. Tapi rapat lah, maknanya rapat. Senang ceritanya rapat. Duduk tu rapat. Okey. So itu maksud duduk kurfusa. Maknanya Nabi SAW ada duduk macam tu. Kita pun kadang-kadang kita duduk juga macam tu, tapi kita tak tahu kata Nabi SAW ada duduk macam tu. Sebenarnya pergelangan dekat ketiak ni tak disebut pun kat sini. Ada juga. Wa yata'abbata kaffai. Okey, duduk style macam ni kalau orang Arab dia akan sebut juga dulu-dulu zaman Nabi SAW, dia akan kata ini adalah duduk orang Badui. Jilsatul A'rab, dia kata duduk cara orang Badui. Maksudnya apa? Orang Badui yang suka duduk macam tu. Tapi kita ambil hadis ni, Nabi duduk macam tu kan? Nabi SAW duduk macam tu. Maknanya apa? Nabi SAW seorang yang tawaduk. Baginda bukan orang yang macam kalau nak duduk pun mesti style raja-raja contohnya kan. Mesti duduk atas singgasana ataupun mesti duduk sandal kat satu tempat macam tu kan. Bukan mesti macam tu. Nabi pun ada duduk cara orang layman biasa. Orang Badui macam tu. Nabi pun ada duduk macam tu. Cuma hebatnya tadi kita baca sahabiah yang meriwayatkan hadis ni, siapa nama dia tadi? Qailah ni. Dia kata aku tengok Nabi duduk macam tu, Nabi duduk macam tu pun penuh khusyuk. Khusyuk sangat duduk macam tu. Dan datang rasa kagum dia dan rasa gementar dia atas kewibawaan Nabi SAW. Duduk macam tu pun hebat. Sebab Nabi ni dia memang ada karisma dan ada wibawa dia sendiri, yang sampai orang tengok nampak kewibawaan pada Nabi SAW. Walaupun Nabi duduk macam tu je, kita pun duduk macam tu tak nampak apa pun kan? Nampak relax je kan, tak adalah nampak betul-betul hebat, wibawa dan sebagainya. Tapi Nabi SAW duduk macam tu, peluk kaki lah kiranya saya ceritanya kan. Dia peluk kaki tu macam tu pun nampak kewibawaan pada Nabi SAW. Itu dia panggil. Dan Nabi, tapi ada satu lagi sebab kenapa nampak wibawa, sebab khusyuknya. Khusyuk ni didatangkan wibawa. Kita kalau banyak bergoyang, banyak bergerak, dia tak nampak wibawa sangat. Wibawa ni nampak bila dia tenang kan. Kita katakan kalau memang macam tu kan, wibawa ni datang dengan tenang, dengan orang yang relax, dia diam, pandang, tak banyak gerak. Memang itu datang wibawa. Memang protokol kalau kita tengok kan, raja-raja dan sebagainya memang macam tu pun. Guru-guru kita, kalau bukan guru-guru kita je, guru-guru kungfu ke apa macam tu lah kan.
Semua kena nampakkan dia punya wibawa dia kan macam tu kan, tenang nampak. Dia tak tentu arah macam kita kadang-kadang tak tentu arah juga bercakap sembang apa semua kan. Dia guru-guru yang macam tu dia datang wibawa dia. Alright. So itu hadis yang pertama. Hadis yang pertama cerita duduk ini panggil sebagai duduk kurfusa. Kemudiannya hadis yang kedua, wa bi anhu qala haddatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Abbad bin Tamim an ammihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini berbaring bukan tidur lena ini berbaring, terlentang berlunjur kaki di dalam masjid, dalam masjid kemudiannya meletakkan salah satu kakinya di atas kakinya yang satu lagi, wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Jadi maknanya apa? Kalau kita tengok, walaupun hadis ni ceritanya pasal baring kan, tajuk tadi pasal duduk kan, bagaimana Nabi duduk, tapi kat sini cerita baring terlentang, kaki diletakkan satu kaki di atas kaki satu lagi. Itu kita faham lah. Alright. So kenapa Imam Nawawi letakkan hadis ni dalam, Imam Tirmizi letakkan hadis ni dalam tajuk duduk? Nak ceritanya apa? Kalau baring pun boleh dalam keadaan letakkan kaki di atas satu sama lain, apatah lagi kalau dalam keadaan duduk di dalam masjid. Macam mana kita duduk, kaki letak satu sama lain, sama ada kita berlunjur, kaki kita lunjurkan ke depan, ataupun satu lagi cara adalah kita duduk bersila. Kita duduk bersila ni, kaki kita satu atas satu lagi kaki kan, so itu duduk bersila lah. Jadi oleh kerana tu Imam Tirmizi letakkan hadis ni dalam tajuk duduk, walaupun teks dia nampak macam cerita Nabi baring. Boleh tak baring dalam masjid? Memang boleh lah, tak ada masalah, semua kita tahu benda tu boleh. Walaupun ada masjid-masjid letakkan papan kenyataan dilarang baring dalam masjid kan? Dia tak bagi baring tu mungkin sebab dia tahu dah jemaah dia kalau baring terus lena pula terus keluar air liwasi dan sebagainya. Mungkin lah, wallah alam, saya tak tahu kenapa, tapi itu mungkin lah dia tak bagi. Jadi dia tu dia dilarang baring, walaupun sebenarnya Nabi SAW banyak riwayat sebut Nabi baring dalam masjid. Nabi biasa saja berbaring dalam masjid, lunjurkan kaki lagi siap, dan kaki diletakkan satu di atas kaki yang satu lagi. Satu hikmah kenapa diletakkan kaki di atas satu kaki lain adalah supaya tak terbuka aurat. Tak terbuka aurat. Jadi kalau terangkat kain tu, ataupun kan kita baca hadis sebelum-sebelum ni Nabi pakai kain. So kalaulah kaki tu dibiar terbuka, takut ditiup angin, kain akan terangkat. So Nabi SAW letakkan kaki di atas kaki yang satu lagi supaya aurat terjaga. So itu salah satu hikmah yang besar lah kenapa diletakkan kaki begitu. Dan dalam satu lagi riwayat boleh juga disebutkan diangkat juga kaki tu, kalaupun tidak dilunjurkan, kaki tu boleh diangkat, sama ada angkat terus dua-dua ataupun angkat satu letak atas satu lagi lah. Sebab tadi kita sebut letakkan kaki di atas satu kaki lagi, so dia tak semestinya lunjur terus. Boleh juga kita angkat, kemudian kaki kita letakkan di atas kaki satu lagi kan. Tuan-tuan boleh bayang lah tak payah model kan. Okay. So boleh bayang lah macam mana orang baring, kaki kita angkat, lutut kan angkat, kemudian kaki sebelah letak di atas kaki yang satu lagi. So itu juga antara makna kepada hadis ni. So maknanya tak ada masalah untuk baring begitu walau dalam masjid. Kalau dah dalam masjid pun boleh, apatah lagi kat rumah. Itu maksudnya. Dan kalau lah baring macam tu pun boleh, apatah lagi duduk lagilah boleh maknanya. Jadi duduk bersila juga salah satu daripada cara duduk ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebab saya perlu sebut benda ni sebab ada orang kata duduk yang tertentu tu saja baru sunnah gitu.
waktu nak makan contohnya kan, dan sebagainya. Memang betul ada hadis cerita pasal Nabi makan macam mana, tapi bukan bermakna duduk yang begini ni Nabi tak pernah buat. Duduk bersila bukan maknanya Nabi tak pernah buat, Nabi pun duduk bersila juga. Okey, ataupun yang tadi tu kan, letakkan lutut di atas dan rapat pula lagi kan, peluk kuat-kuat sampai apa dah dekat ketiak dah, yang disebutkan begitu kan. Itu bukan bermakna tak boleh, maknanya boleh lah Nabi buat, tak ada masalah. Hadis yang last sekali, hadis yang ketiga, dia lebih kurang sama juga dengan cara yang nombor 1. Wa bi anhu qala haddatsana Salamatu bin Syabib haddatsana Abdullah bin Ibrahim al-Madani haddatsana Ishaq bin Muhammad al-Ansari an Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id an abihi an jaddihi Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi Nabi SAW bila duduk dalam masjid, baginda duduk ihtiba ataupun memeluk dengan kedua-dua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia lebih kurang macam tadi juga. Cuma duduk ihtiba ni biasanya kenapa disebutkan tentang memeluk dengan kedua tangan? Sebab beza dengan yang tadi tu. Okey, yang macam ni ihtiba yang begini ni kan, letak tangan macam tu. Cuma yang diikat tu apa dia? Biasanya yang duduk ihtiba ni adalah diletakkan kain, biasanya serban, diikat. Okey, maknanya duduk macam tadi tu, tapi serban tu diikat ke depannya tu, dekat kita punya betis tu kan, diikatkan dari belakang ke depan, ikat macam tu. Jadi bila ikat dan ikat kuat-kuat, dia jadi relax tau, dia jadi relax duduk tu, sebab dah ada tali siap-siap. Ada orang Arab kadang dia jual tali untuk ikat tu je, tapi sebenarnya pada zaman Nabi SAW dan juga biasa je orang soleh gunakan apa, dia guna serban dia orang je, buka je lilit serban dia orang, dia ikat dekat dia orang punya tu kan, daripada belakang badan ikat ke depan tu, jadi relax lah. So tak perlu. Sekarang ni kita ada jual apa, kursi kuliah apa tu kan, dekat Malaysia banyak jual benda tu kan, kursi kuliah tu untuk orang bersandar kan, dia bersandar. Dia orang tak pakai lah benda tu, dia orang tak perlukan lah benda tu, sebab dia orang pakai kain serban dia orang tu je dah cukup dah untuk dia orang duduk tu dengan tenang. Tapi ada satu mungkin budaya orang Melayu, bila dia nampak orang duduk macam tu dalam kuliah, dalam majlis-majlis kan, dia nampak pelik kan, dia akan nampak macam benda tu tak beradab, dia nampak macam tak beradab. Bagi orang Melayu, duduk bersila baru beradab, ataupun duduk bersimpuh baru beradab. Tapi duduk yang jadi angkat kaki macam tu tak macam tak beradab. Sedangkan dalam hadis ni, kalau kita baca hadis yang pertama dengan hadis yang ketiga, dua-dua perbuatan ini adalah perbuatan Nabi SAW, dan perbuatan ini Nabi lakukan di dalam masjid. So kalau kita nak kata tu mungkin Nabi buat kat luar kot, tak. Dalam hadis ni secara jelas sebut Nabi SAW duduk dalam masjid. Jadi sebenarnya perbuatan itu tak ada masalah langsung di masjid. Cuma adakah kita perlu meraihkan budaya masyarakat setempat? Betul, kalau perlu diraikan, lagi-lagi kalau kita mungkin berada di kampung yang orangnya lebih sensitif mungkin. So kalau nak jagalah, lebih baiklah untuk kita pelihara. Kalau kita boleh tunjuk dan kita boleh ceritakan, itu lagi cantik. Kita boleh bagi tahu kepada orang, kata sebenarnya ini adalah cara Nabi SAW duduk. Tapi kalau contohnya macam dekat surau ni, tuan-tuan, satu, kita berfikiran terbuka, ya, maknanya kita dah biasa tengok orang sana sini, kita pun tak adalah nak komplain, nak mengadu orang dan sebagainya, cara orang duduk dan sebagainya. Yang keduanya adalah dah belajar. So bila lepas ni buat pun tak ada masalah, sebab dah belajar, dah tahu dah kata duduk macam tu itu juga lah antara sunnah Nabi SAW. Kalau di negeri Arab benda ni biasa kan? Orang Arab biasa je duduk macam tu. Orang Melayu yang dia payah sikit. Hatta kalau tengah khutbah, kalau duduk macam tu, orang kiri kanan pandang kan? Duduk betul-betul. Ni kalau kat kampung betul-betul. Kalau kat bandar, Alhamdulillah, insyaAllah tak ada. Dia bukannya dia tak pandang, dia pandang juga, tapi dia malas nak cara tu je. Kalau yang pakcik-pakcik kat kampung ni yang kenal satu setiap orang ni, anak siapa, cucu siapa tu, kadang dia boleh tegur kan? Itu je beza dia. Okay, so apa pun itu sebenarnya adalah sunnah Nabi SAW. Cara duduk pun sebenarnya dah diajar oleh Nabi SAW. Kemudiannya Nabi duduk tu, Nabi ada duduk bersandar tak? Nabi ada duduk tak bersandar? Sebab ada juga orang ada sebut kata tak boleh bersandar. Itu pun pelik juga. Dia kata,
Bersandar ni antara benda yang haram. Siap bawa lagi kata siapa yang bersandar nanti mayat dia jadi berat lah, apalah macam-macam. Jadi kita nak bersandar pun takut. Kan? Nak bersandar pun rasa macam dosa je. Padahal tadi kita dah sebut tadi, Nabi SAW, para sahabat semua biasa ikat dengan tali tu, bersandarlah tu mereka. Tapi dia bersandar dengan tali. Okey. Next kita akan baca juga, Nabi itu tak bersandar dengan benda lain, bukan dengan tali. Okey, hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya terus. Bab yang ke-22, bab ma jaa fi tuqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuqah maksudnya sandar tu, bersandar tu sendiri dipanggil masdar. Yattaqiu dia punya fi'il dia. Maknanya dia bersandar, tuqah dia punya masdar dia. So tuqah dengan wazan lumazah, apa yang bersandar ke atasnya daripada bantal dan sebagainya. Hanya perkara-perkara yang digunakan untuk bersandar. Okey. So hadis yang pertama, wa bi anhu qala haddatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri haddatsana Ishaq ibn Mansur an Israil an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasari. Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tengok Nabi bersandar dengan bantal di sebelah kiri baginda. Bersandar ke atas bantal, ala wisadah, ke atas bantal. Di sebelah kiri baginda. Maknanya diletakkan bantal itu di sebelah kiri baginda. Lalu Nabi SAW pun sandar kat situ. Maknanya Nabi sendiri pun ada duduk bersandar. Bukannya Nabi tak duduk bersandar. Siap ada bantal lagi kan sebelah. Macam orang Arab punya style tu kan, bantal tu kan untuk duduk bersandar kan. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan lah macam mana cushion Arab tu. Jadi macam tu lah. So, kalau kita duduk dekat atas kursi pun ada tempat sandar dekat tepi tu, lengan dan sebagainya tu kan, kita letakkan lengan kita relax kat situ tu. Itu juga sebenarnya adalah salah satu daripada perbuatan Nabi SAW. Kemudiannya dalam hadis ni sebut Nabi duduk belah kiri, Nabi sandar tu belah kiri. Bukan maknanya belah kanan tu tak boleh, tapi nak tunjukkan bahawasanya keadaan ketika itu memang bantalnya belah kiri. Jadi Nabi sandarlah belah kiri. Dah bantal duduk belah kiri, Nabi sandar belah kiri. Dan itu juga bukan menunjukkan belah kanan tak boleh. Bahkan secara sepakat ulama kata sandar belah kanan ke belah kiri ke tak kisah, dua-dua harus. Okey. Seterusnya, wa bihanu qala haddatsana Humaid bin Mas'adah haddatsana Bishr bin al-Mufaddal haddatsana al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa uququl walidain qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'a qala wa shahadatu zur atau qawlu zur qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakat. Hadis ini daripada Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah, dia ada beza dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia bukan typo kat situ memang betul-betul nama dia Abi Bakrah. Okey. Seterusnya beliau kata apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uhaddithukum, hendakkah kalian aku khabarkan, aku ceritakan, bi akbaril kaba'ir, dengan dosa besar yang paling besar. Lalu sahabat menjawab, bala, tentulah, tentu sekalilah dengan wahai Rasulullah, bala ya Rasulullah. Qal al-isyraku billah, syirik pada Allah. Nabi kata syirik pada Allah. Wa uququl walidain, derhaka pada dua ibu bapa. Qal, Abu Bakrah berkata, wa jalasa Rasulullah SAW, lalu baginda pun duduk. Wa kana muttaki'an, sedangkan sebelumnya baginda bersandar. Ini terjemahan kena betulkan terjemahan tolong betulkan, tersilap kan disebut kat situ apa, kemudian baginda Rasulullah SAW duduk bersandar, salah. Kemudian baginda Rasulullah SAW duduk maknanya duduk tegak selepas bersandar. Maknanya tadi ni Nabi cerita tu dalam keadaan bersandar.
Mula-mula yang Nabi cerita mula-mula sekali tu, korang nak tak aku cerita tentang apa dosa paling besar? Lepas tu Nabi sebut apa? Syirikkan Allah dan derhaka pada dua ibu bapa. Lepas tu Nabi pun duduk tegak. Lepas tu Nabi sebut wa syahadatuz zur, saksi palsu, au qaulu zur, ataupun percakapan palsu, dusta. Lalu Nabi SAW ulang perkataan tu, ulang sampai sahabat kata laitahu sakat, mudah-mudahan baginda akan berhenti, baginda akan diam. Bukan mudah-mudahan baginda diam ni sahabat dah boring dengan Nabi SAW sebut, tak, tapi sebab kesian tengok Nabi SAW ulang nak bagi ingat betul-betul kepada para sahabat. Okey, kita ambil beberapa pengajaran daripada hadis ni. Pertama sekali, pengajaran yang pertama adalah Nabi SAW bila bercakap dengan sahabat, biasa je baginda gunakan perkataan ala ukhbirukum, ala uhaddithukum dan sebagainya. Kalian hendak tak aku cerita? Nak tak kalau aku cerita? Ini biasa juga Nabi gunakan cara ni bila bercakap, kan? Sebab itu antara cara untuk menarik perhatian orang, kan? Bila kita bersembang, kita bercakap, kau nak tahu tak, kan? Kalau kita bersembang, nak tahu tak? Nak tahu tak tu, kalau orang tu tak jawab nak pun kita cerita juga. Jadi kita ni lah, sebab apa kita mulakan perkataan nak tahu tak tu? Bukannya kita nak tahu dia nak tahu ke tak, bukan, tetapi nak tarik perhatian. Itu cara bercakap. Dan zaman Nabi SAW lagi, bahasa Arab pun ada begitu juga. Bahasa Arab pun ada, dan Nabi pun biasa gunakan cara begitu untuk bercakap, untuk tarik perhatian. Jadi hendakkah kalian aku khabarkan, aku ceritakan tentang bi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Dosa besar banyak, ni antara dosa besar paling besar sekali. Yang pertama, syirik pada Allah, itu jelas. Yang kedua, terus derhaka pada dua ibu bapa. Selalu kan benda ni dikaitkan sekali, kan? Syirik pada Allah, derhaka pada ibu bapa. Syirik pada Allah, derhaka pada dua ibu bapa. Nak tunjukkan apa dia, betapa besarnya dan betapa beratnya dosa menderhaka pada dua ibu bapa. Sangat besar. Sampai dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut gitu, dalam hadis pun Nabi sebut gitu. Maknanya disekalikan dengan syirik pada Allah. Syirik pada Allah, derhaka pada ibu bapa. Jadi itu antara dua dosa paling besar. Cumanya waktu Nabi bercakap benda ni, Nabi sedang bersandar. Maknanya kalau bercakap dalam keadaan bersandar tak ada masalah. Nabi bercakap tu dalam keadaan bersandar. Bersandar, maknanya kalau ada bantal tu kan, maknanya Nabi bersandar bantal, kan? Yattaqi, bersandar pakai bantal. So bila Nabi SAW dah bersandar dekat bantal, lepas tu Nabi pun duduk tegak. Lepas tu Nabi sebut wa qaulu zur ataupun syahadatuz zur. Syahadatuz zur ataupun qaulu zur, maksudnya persaksian palsu ataupun percakapan palsu, dusta. Nabi duduk nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan seriusnya benda tu. Memang pun kita pun macam tu. Kalau kita duduk sandar tu, mungkin kita cakap tu biasa-biasa. Tapi bila kita nak tegaskan, mungkin kita akan duduk. Daripada duduk mungkin jadi berdiri, nak tegaskan sesuatu perkara. So Nabi SAW pun macam tu juga. Nabi cakap dua perkara yang mula tu Nabi masih bersandar. Tapi bila kat nombor 3 tu, Nabi duduk tegak. Itu pasal saya sebut tadi, terjemahan tu memang kena betulkan sungguh. Lari terus makna dia tu, kan? Okay, so Nabi SAW duduk tegak selepas bersandar. Okay, tadi Nabi bersandar, lepas tu Nabi duduk tegak. Nabi pun sebut perkataan palsu, percakapan palsu. Nabi ulang pula tu, Itu lagi satu cara untuk bagi orang faham, ingat dan ambil perhatian, iaitu diulang-ulang perkataan tersebut. Ulang. Nabi ulang banyak kali. Dan sampai sahabat kesian, Nabi SAW punya banyak kali ulang perkataan yang sama. Maknanya apa sebenarnya? Nabi SAW nak tunjukkan pada kita, Nabi nak tunjuk pada kita apa dia? Percakapan dusta, persaksian palsu, persaksian dusta ni adalah satu benda yang sangat-sangat besar, dan sangat Nabi SAW khawatir umatnya akan buat. Sahabat Nabi tak buat benda tu, kan? Sahabat Nabi SAW ni orang yang adil, orang yang dipercayai, orang yang memang baik. Yang riwayatkan hadis ni contohnya siapa dia tadi? Sayyidina Abu Bakrah. Orang yang baik, orang soleh.
Jadi maknanya Nabi SAW sebut tu, betul lah Nabi ingatkan juga para sahabat, sebab para sahabat tak maksum. Tapi yang lebih diingatkan sebenarnya kita ni. Kita ni yang diingatkan betul-betul. Tentang percakapan palsu, tentang sumpah palsu, persaksian palsu dan sebagainya. Yang sangat-sangat banyak berlaku pada hari ini. Dan sangat banyak orang bercakap benda palsu. Temberang sana, temberang sini dan sebagainya. Helah sana, helah sini. Kononnya alasannya helah. Macam-macam. Penipuan, persaksian dan sebagainya. Pelik. Kalau isu politik 2-3 bulan ni memang kita akan nampak sangat lah. Dipanggil apa? SD. Tapi SD pun boleh pusing-pusing juga. Pelik betul. Maknanya persaksian tu pun boleh jadi palsu. Ataupun kita jadi saksi untuk orang lain, tapi orang lain tak cakap pun kita cakap dia cakap, contohnya. Kita sebut, oh orang ni pun cakap, orang ni pun sokong kita ni, sokong kita. Padahal orang tu tak pun. Contoh. Benda tu banyak sangat berlaku. Banyak sangat berlaku mana. Kita politik, tapi kita sama-sama kita pun. Kan orang berniaga pun banyak buat benda ni. Orang berniaga antara paling banyak sekali. Bersaksi palsu. Terlampau banyak. Yang viral pula dekat Instagram, dekat apa semua tu kan. Kadang-kadang kan kata, oh, benda ni bagus kan. Saya punya emas tak bocor, air tak. Okey. Contoh. Saya nak ceritanya, cerita palsu ni sangat-sangat biasa dan dah jadi kebiasaan. Lagi-lagi bila nak jual produk kan, jual produk itu. Lepas tu apa-apalah dalam keluarga ke, dengan kawan-kawan ke, dengan bos. Dengan bos bagi tahu kenapa lambat. Sebab tayar pecah. Besok sebab kucing mati, lusa sebab ni. Ada je lah kan, macam-macam. Kadang-kadang keluar makan lambat sangat, sembang dengan kawan lama kan? Tapi bila balik ke office, bila bos tanya, dipusing lah kan, pusing kanan, pusing kiri dan sebagainya. So Nabi SAW ulang benda ni. Mungkin lah, kita kata mungkin, nak tunjukkan ni umat akhir zaman ni memang benda ni berleluasa. Benda ni sangat berleluasa. So kena jaga-jaga. Orang beriman, dia adalah orang yang jujur kan? Bukannya orang yang khianat ataupun orang yang dusta, bercakapnya dusta. Okey, jadi cukup setakat tu untuk hari ni, insya-Allah petang ni. Dan hadis ni ada banyak lagi kita nak cerita pasal cara duduk Nabi SAW ni ada lagi. Contohnya bab makan macam mana pula. Kalau makan bersandar boleh tak? Contohnya. Tapi macam kita sebut tadi, bersandar tu bukan bersandar macam ni tau. Bukan yang ini ni. Yang ini memang jelas boleh. Bersandar macam ni memang confirm boleh. Yang dimaksudkan dengan alitika dekat sini, bersandar macam ni. Yang tadi tu. Dalam bahasa Melayu duduk namanya bersandar kan. Jadi dalam bahasa Arab lain. So yang ni, yang bersandar begini ni. Ini yang dipanggil sebagai itikak ni. Letak bantal kat sebelah, bersandar macam tu. Jadi boleh tak makan macam tu? Contohnya. Makan relax tu kan. Nanti orang kaya, orang kita tengok gambar-gambar, video-video ataupun filem-filem Aladdin ataupun raja-raja dulu tu kan. Siap ada orang tolong suap lagi. Dia tinggal bersandar macam tu kan. Yang itu maksud hadis-hadis yang kita cerita ni tentang bersandar. Okey, so Nabi SAW bila bersembang ada bersandar macam tu. Boleh bersandar macam tu. Bukanlah maknanya tak beradab kalau bersembang tu dalam keadaan bersandar. Bersandar ke sebelah macam tu tu. Kita bersembang dengan kawan kita macam tu, itu bukan dikira sebagai tak beradab. Sebab itu antara perbuatan yang Nabi SAW sendiri buat. Jadi jangan risau. Jangan maknanya kena duduk tegak juga kalau bersembang. Tak, boleh. Kalau kita penat apa lemah, boleh. Dia bersandar macam tu. Okey, cukup setakat tu untuk tengah hari ni. Dah pukul 1.50. Jadi kita berhenti dan kita akan sambung lagi bab bersandar pada mungkin 2 minggu lagi insya-Allah. Kita akan sambung. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sebelum lupa. Malam ni malam 1 Zulhijjah. Malam 1 Zulhijjah. Jadi jangan lupa malam 1 Zulhijjah bermulanya pesta ibadah 10 hari paling utama dalam setahun. So jangan lepaskan peluang, banyakkan puasa, banyakkan berzikir, banyakkan bersedekah, banyakkan amal ibadat dengan niat mudah-mudahan kita dapat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini dia 10 hari paling utama, paling dicintai oleh Allah amalan padanya, dan paling dicintai oleh Allah sendiri. Hari ini hari yang paling agung di sisi Allah. 10 hari yang paling agung mula malam ni. Okey, insya-Allah. Walaupun anak bulan tak tengok lagi, tapi kita tengok dekat kalender. So kat kalender kata malam ni
masuk 1 Zulhijjah. Okey, jadi manfaatkan betul-betul. Aku qauli hadza wa sallallahu alazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa an al-qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi nukfa kulla syarr. ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان ياتينا رسل المنون اغفر واستر انت اكرم من ستر صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.